اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kazzabu biayatillah. Wallahu la yahdil qawmaz zalimin. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah pun diterangkan dalam kitab Taurat. Tetapi orang-orang Yahudi tidak juga mempercayainya. Maka bandingan orang-orang Yahudi yang ditanggungkan dan ditugaskan mengetahui dan melaksanakan hukum kitab Taurat, kemudian mereka tidak menyempurnakan tanggungan dan tugas itu, samalah seperti Kaldai yang memikul bendera kitab-kitab besar sedang ia tidak mengetahui kandungannya. Buruk sungguh bandingan kaum yang mendustakan ayat-ayat keterangan Allah. Dan ingatlah, Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai orang-orang yang beragama Yahudi, kalau kamu anggap bahawa kamulah sahaja orang-orang yang dikasihi Allah, tidak termasuk umat-umat manusia yang lain, maka bercita-citalah hendakkan mati dengan meminta kepada Allah supaya kamu dimatikan sekarang juga, jika betul kamu orang-orang yang benar. Dah sudah tentu mereka tidak akan bercita-cita hendakkan mati itu selama-lamanya, dengan sebab dosa-dosa yang mereka telah lakukan. Dan Allah sentiasa mengetahui akan orang-orang yang zalim itu. Katakanlah, wahai Muhammad, sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya itu, tetaplah ia akan menemui kamu.
Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu ia memberitahu kepada kamu apa yang kamu telah lakukan. Apa yang kamu telah lakukan serta membalasnya. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Jumu'ah. Surah yang ke-62 pada juzuk yang ke-28. Bermula ayat yang ke-5 sehingga ayat yang ke-8. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan kelompok golongan Yahudi yang telah menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang telah mendakwa dengan segala dakwaan-dakwaan yang palsu. Menganggap diri mereka makhluk pilihan Allah, kekasih Allah, sedangkan mereka ialah golongan yang takutkan mati. Disebabkan dosa dan kezaliman yang telah mereka lakukan. Kalau sebelum ini Allah Ta'ala menceritakan tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah diutuskan dan apakah tugas baginda sallallahu alaihi wasallam pada ayat yang pertama sehingga ayat yang keempat. Dan Allah Ta'ala menjelaskan perutusan Rasulullah kepada semua manusia. Sama ada kaum pada zaman itu atau kaum yang akan datang kemudiannya. Dan Allah menjelaskan bahawa perutusan Rasulullah ialah suatu rahmat Allah. Dan keimanan kepada Allah itu satu kurniaan Allah yang Allah berikan pada siapa yang dikehendaki. Dan Allah ketika mana menyebut Allah beri pada siapa dikehendaki, Allah menyebut Allah itu maha luas kurniaannya. Untuk kita tahu perbezaan, kalau manusia cakap, saya akan beri siapa yang saya nak. Pasti kita nampak yang dia nak beri itu cuma berapa orang. Pasti kita nampak macam kedekut. Saya akan beri siapa yang saya rasa layak. Maka kita akan melihat orang ni bercakap untuk kelompok tertentu. Tapi Allah menyebut, bila Allah kata Allah beri pada siapa dikehendaki, kemudian Allah turuti dengan ayat, Allah itu maha luas kurniaannya. Maknanya Allah nak beri semua. Bagi siapa yang nak. Maka Allah menyebut golongan yang paling dekat dengan kebenaran. Yang paling hampir dengan kebenaran. Yang paling tahu jejak-jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang Yahudi. Mereka paling tahu. Bahkan ketika mana di Madinah, orang-orang Aus dan Khazraj mengenali Rasulullah melalui percakapan orang Yahudi. Orang Yahudi setiap malam, setiap kali bertemu dengan orang Aus dan Khazraj menceritakan Nabi akhir zaman. Dengan sifat-sifat yang maklum. Yang menyatakan mereka nanti akan mendapat kemuliaan, kemenangan dengan Nabi yang diutuskan. Tiba-tiba bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, mereka golongan yang paling menolaknya dan mengubah segala sifatnya. Yahudi kaum yang mendapat kitab yang utama, Taurat. Dan kitab Injil sebagaimana kita sebut, dia cuma mukammil, penyempurna Taurat. Dasar sebenar agama sebelum Al-Quran ialah Taurat. Kerana itu Nabi Isa AS mengikut syariat Taurat. Melainkan pada hal yang diubah. Maka Nabi Isa diwahyukan dengan Injil. Bagi memperbaiki perubahan yang dibuat oleh orang Yahudi. Namun orang Yahudi, mereka tidak menerima Nabi Isa AS. Mereka menerima Nabi Musa. Tapi tidak Nabi Isa. Bahkan mereka merancang membunuhnya. Dan ini yang menyebabkan permusuhan bersiri antara Yahudi dengan Kristian sebelum kedatangan Nabi SAW. Saling bunuh-membunuh dan bertukar sejarah. Sebagaimana Baitul Maqdis juga begitu. Bila dipimpin oleh orang Romawi, Kristian mereka membunuh Yahudi. Dan menghalaunya. Kerana mereka beranggapan Yahudi bertanggungjawab membunuh Nabi Isa. Dan sama juga, bila Yahudi naik, Yahudi membunuh orang Kristian. Kerana mereka menganggap bahawa orang Kristian ini menyembah berhala. Menyembah manusia. Dan menganggap mereka paling baik dan terbaik. Begitu sirak atau pertentangan sehingga datang Islam. Untuk menyebut yang lebih utama. Ketika mana Yahudi dan Kristian saling berbalas. Yahudi berkata, kamilah yang akan masuk syurga. Kristian kata, kamilah akan masuk syurga. Maka Allah menyatakan, kedua-dua kamu hanyalah berangan-angan kosong.
Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bawa bukti mana asasnya kamu ahli syurga. Maka pada ayat yang kita bacakan ini, salah satu buktinya bagaimana mereka takutnya mati. Kerana antara sifat ahli syurga, mereka berani mati. Mereka cinta mati dan ingin mati. Bahkan mereka sentiasa berdoa supaya mati dengan mati yang baik. Orang-orang beriman sentiasa doa, ya Allah matikan kami mati yang baik. Dan sentiasa mengharapkan kematian yang baik. Pertemuan dengan Allah. Sebagaimana kita sebut, tidak ada agama yang membicarakan mati lebih luas daripada Islam membicarakannya. Kerana kelazatan sebenar ialah selepas kematian. Kehidupan sebenar bermula selepas kematian. Adapun kehidupan sekarang ini ialah ujian, bukan kehidupan sebenar. Dia tak payah nak dengkilah siapa kaya, siapa berkuasa, siapa berpengaruh, tak payah. Ia cuma ujian. Kehidupan sebenar selepas mati. Kehidupan itulah yang memberikan nilai sebenar pada manusia. Kedudukan sebenar manusia. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu, orang yang paling bertakwa. Tapi benda ni tak nampak kat sini. Kerana kat sini kita mula nampak orang paling mulia yang paling banyak harta. Yang paling banyak kuasa. Yang paling perkasa. Yang paling ramai pengikutnya. Lalu penilaian kita sudah pun menjadi sumbang. Maka Allah Ta'ala menjadikan orang yang mengetahui kebenaran itu akan mengetahui nilai sebenar. Sebab itu kita sebut tadi, umat Islam umat yang paling suka berbicara tentang mati. Sebab tu mereka bicara tentang mati bukan menjadikan mereka putus asa, tapi menjadikan mereka jadi orang baik. Menjadikan mereka orang yang soleh. Tuan-tuan kita orang beriman, bila cerita bab mati apa maksud? Kita mula nak jadi baik. Kita kata korang awak ni ingat mati sikit, kita pun fikir nak jadi baik. Yang ambil hak orang rasa nak pulangkan balik. Yang kedekut rasa nak pemurah. Yang pemarah rasa nak cool, baik. Yang berdendam nak maafkan semua orang. Setiap kali orang Islam ingat mati, dia jadi baik. Dia jadi soleh. Dia tak jadi putus asa. Orang kafir bila ingat mati, dia putus asa. Dia jadi sedih. Dia jadi takut. Dia dosa yang banyak. Walaupun dia tak mengaku dosa, perasaan itu ialah kesan dosanya. Kalau dia tak mengaku, bila pula saya buat dosa, saya tak berdosa. Kesan daripada banyaknya dosa menyebabkan mereka takut untuk mati. Kerana mereka lebih cintakan hidup. Bagi mereka hidup segala-galanya, bukannya mati. Mati itu bukan hidup. Kita mati ialah hidup. Mati itulah permulaan hidup kita. Permulaan hidup alam barzakh itulah kehidupan. Dan dibangkitkan semula itulah kehidupan. Sehinggalah kepada kehidupan yang abadi dalam syurga. Tapi orang kafir bila mereka melihat kubur, mereka berputus asa. Kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Sebagaimana orang kafir berputus asa dengan orang-orang yang sudah mati. Tak ada apa dah. Tengok kubur putus asa, tak ada apa dah. Habis belaka dah. Orang beriman tidak. Mereka melihat salah satu tamang syurga. Mereka melihat akan kemuliaan-kemuliaan yang pelbagai. Baik, ini sebagai mukaddimah tentang Yahudi. Kenapa Allah sebut Yahudi dulu di sini? Allah berfirman, Mathalul ladzina hummilut Taurah. Bandingan orang yang telah diberi tanggungjawab dengan kitab Taurat. Allah menyebut perkataan hummilut Taurah. Kerana mereka tidak mahu menerima Taurat dengan sukarela. Melainkan mereka dia bertanggungjawab menerima Taurat. Mereka tak suka terima Taurat. Dan hukum-hukum Taurat. Kerana itu ketika mana mula diturunkan Taurat, mereka berkata di hadapan Nabi Musa, qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Kami dengar tapi kami tak nak ikut. Kerana hati mereka masih sayangkan pada patung lembu yang mereka sembah. Mereka tak nak terima kitab Taurat. Sebab itu Allah sebut hummilut Taurat. Kerana Allah Ta'ala memerintahkan gunung, malaikat gunung mengangkat gunung. Dan supaya dihempapkan gunung itu atas kepala Yahudi yang tidak mahu menerima kitab Taurat, akhirnya mereka menerimanya. Sebab itu mereka menerima Taurat secara paksa. Ia berbeza dengan orang beriman. Mereka menerima Al-Quran dengan segala keseronokan, kegembiraan. Mereka gembira menerima Al-Quran. Mereka menerimanya dengan penuh rasa teruja, lalu mereka menghafaznya. Tuan-tuan, menghafal Al-Quran ini bukan kita kena paksa.
Dia menjadi satu kemuliaan umat Islam. Akhirlah umat Islam yang khufazul Quran. Kerana cintanya Quran. Umat Islam yang purata mereka boleh membaca Al-Quran. Walau kita tak nafikan ada yang tak pandai baca. Tapi nisbahnya ramai yang pandai baca. Dan bila kita nak baik je, mesti kita fikir nak belajar Quran. Siapa pun nak jadi baik. Dia nama pengarah, ketua pengarah. Bukan nama menteri, ketua menteri. Nak jadi baik, nak startlah belajar Quran. Cari startlah belajar Quran. Begitu Al-Quran dekat dengan hati orang beriman. Berbanding Taurat. Kali itu Allah sebut, Mathalul ladhina hummilut Taurat. Bandingan orang yang dipertanggungjawabkan menerima Taurat. Dia benci mereka pada Taurat. Thumma lam yahmiluha. Kemudian mereka tidak mau menunaikan kandungan dan isi di dalam. Lam yahmiluha, mereka tak nak membawanya, mereka tidak mau menanggungnya. Kama salil himar, bandingan mereka seperti kaldai. Yahmilu asfara, yang memikul bebanan yang banyak yang ada buku. Di asfara memberi maksud ialah suatu kotak-kotak yang penuh dengan buku. Kita kan kalau nak angkat buku banyak-banyak, kita boleh letak dalam kotak. Maka panggil asfara. Asfara yang diletak untuk bermusafir. Mereka lihat, mereka letak kitab-kitab yang banyak di dalamnya untuk mereka, untuk diletak di atas kaldai. Allah bandingkan orang Yahudi yang telah diberi amanah melaksanakan, menyempurnakan, beramal dengan Taurat. Mereka tidak mau beramal dengannya. Maka mereka ini seperti kaldai yang memikul kitab, tidak mengambil manfaat. Lalu kata Allah, bi'sa masal qaum, amat buruk kaum tersebut dengan perbandingan yang Allah sebut. Kerana apa? Yang mana mereka tak nak faham? Ayat apa yang mereka tak nak faham? Allah sebut, kadzabu bi ayatillah. Mereka mendustakan ayat Allah. Yang dimaksudkan ayat Allah di sini ialah dalil-dalil yang menunjukkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan telah disebut dalam kitab Taurat akan diutuskan rasul seperti Musa di kalangan saudaranya. Merujuk daripada saudara Ishak dan juga Ismail. Yang mempunyai sifat yang sama dengannya. Sifat yang sama dengannya, ada yang kata, oh itu Nabi Isa. Nabi Isa tidak sama sifat Nabi Musa. Dari sudut mana? Dari sudut pertama, Nabi Musa diterima oleh seluruh Yahudi. Nabi Isa tidak diterima oleh seluruh Yahudi. Nabi SAW diterima oleh seluruh Arab. Selepas mereka memeluk Islam semuanya. Yang kedua, Nabi Musa ada ayah dan ibu. Dan Nabi Muhammad SAW ada ayah dan ibu. Itu yang disebut dalam kitab Taurat tentang dibangkitkan Rasul yang merupakan seperti Musa. Yang merupakan saudara kalangan kamu. Daripada hubungan persaudaraan Nabi Allah Ismail. Yang menunjukkan Nabi Muhammad SAW dengan sifat-sifatnya. Yahudi tahu. Sebab itu orang Aus dan Khazraj berkata, kami kenal sifat Nabi Muhammad melalui apa yang dibaca oleh orang Yahudi di Madinah. Tahu? Disebut dalam Tabaqah Ibn Sa'ad. Bila seorang Yahudi pergi ke Mekah. Kalau melihat ada tanda-tanda kelahiran pada malam itu. Maka dia periksa. Maka dia lihat kelahiran pada malam itu cuma ada satu kelahiran. Daripada rumah keluarga Abdul Muttalib. Maka Yahudi itu pun pingsan. Lalu berkata, kenabian sudah berpindah kepada bangsa Arab. Intaqalatin nubuwah ilal Arab. Maka celakalah kita semua Bani Israel. Kerana sudah berpindah. Mereka sudah sedia maklum. Cuma tarikhnya mereka tak tahu. Maka terlaksana tarikh. Yahudi pertama ke Mekah. Pada hari kelahiran Rasulullah. Dia pingsan kerana terkejut kerana ia sudah wujud. Dan bagaimana kisah-kisah Yahudi di Madinah dan Yahudi di Syam. Bahkan termasuk kisah Salman Al-Farisi. Yang diceritakan oleh Padri tentang sifat Nabi akhir zaman. Dia tidak menerima sedekah. Dia cuma menerima hadiah. Di antara baunya itu tanda nubuah. Salman datang menguji Nabi SAW. Yang menyaksikan keislaman Salman Al-Farisi pada tahun ke-5 Hijrah. Dan juga sebagian Yahudi yang tahu hasil perbualan antara sesama pendeta Yahudi. Tentang Rasul itu sudah keluar. Tapi dia bukan bangsa Arab, kita kena tolak. Lalu mereka mengubah sifat-sifatnya, rambutnya, tingginya. Yang sebelum ini mereka menyebut dengan betul. Maka Allah menyatakan bandingan mereka ini. Seperti kaldai yang mendustakan ayat Allah.
Tak faham. Pada apa? Pada hal yang berkait dengan sifat Nabi Muhammad SAW. Dan mereka tahu bahawa Nabi Musa bukan Nabi akhir. Kalau ditanya pada Bani Israel atau Yahudi atau orang Kristian, siapakah Nabi tak akhir? Kerana setiap benda dia ada akhir dia. Nabi dia ada Nabi akhir, ada Rasul akhir. Maka Kristian tak kata pun Nabi Isa itu Nabi akhir. Kalangan mereka yang menganggapnya Nabi. Dan demikian juga orang Yahudi tidak pernah menganggap Nabi Musa Nabi tak akhir. Dan mereka tidak mengiktiraf Nabi Isa. Bahkan mereka menganggapnya sebagai anak luar nikah. Sebagaimana telah kita ceritakan. Sampai hari ini mereka tak iktiraf. Bagaimana mereka tak iktiraf orang Kristian sebagai ahli kitab. Islam mengiktiraf Kristian sebagai ahli kitab. Yahudi ahli kitab. Ketika mana Allah menyebut dalam Quran, "Qul ya ahlal kitab." Katakanlah wahai ahli kitab, yang dimaksudkan Yahudi dan Nasara. Yahudi tak iktiraf sebab mereka menganggap Kristian menyembah berhala. Sebab menyembah patung Mary atau patung Maryam dan patung Isa. Kalau mereka menganggap golongan Kristian ini juga perlu dibunuh kerana menyembah berhala. Tapi Islam menerima Kristian sebagai ahli kitab. Bukan Islam menyebut tentang bagaimana Kristian lebih dekat dengan orang Islam. Dari sudut kasih sayang. Dari sudut fakta kebenaran, Yahudi tahu. Tapi kerana dengki dia. Dari sudut kasih sayang, Allah sebut dalam Quran tentang orang yang paling hampir dengan orang Islam. Aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu. Alladzina qalu inna nasara. Orang-orang yang hampir, yang paling dekat kasih sayang dengan kamu ialah orang-orang yang mengatakan kami orang Kristian. Maka hari ini pun kita lihat dalam konflik Gaza. Yang bersimpati banyak dengan kita selain pada orang Islam ialah orang Kristian. Yahudi tak. Orang-orang Kristian. Yang sebahagiannya memeluk Islam. Yang sebahagiannya bertadamun. Atau kita katakan bersama-sama. Bersolidariti. Dengan orang Islam. Atas asas human being. Kemanusiaan. Mereka tak mampu melihat kezaliman yang luar biasa. Bukan sebahagian mereka tunduk perasaan untuk tidak yang bekerja dalam baik bidang transport ataupun bidang pengangkutan supaya transport mereka tidak digunakan untuk menghantar senjata ke Palestin. Kalangan orang-orang Kristian yang Allah sebut dari sudut kasih sayang. Dari sudut kerana Yahudi tak akan kesian dengan Islam, tak kesian. Orang-orang Kristian ada dua golongan tak akan kesian pada orang Islam. Yang pertama Yahudi, yang kedua golongan penyembah berhala, musyrik. Latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Kamu akan dapati orang yang paling keras pemusuhannya dengan orang beriman, Yahudi dan yang menyekutukan Allah, musyrik, penyembah berhala. Macam kita lihat hari ini penyembah berhala, negara penyembah berhala tidak akan simpati. Yang menyembah berhala. Maka ini golongan-golongan yang Allah Ta'ala sebut. Maka Yahudi yang mereka dustakan ialah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dusta tadi bukan kerana jahil sebagaimana Kristian. Tapi dusta kerana dengki. Tentang orang kalau berdusta kerana dia dengki lain. Dia tahu benar tapi dia tak nak percaya. Lain cara tolaknya berbanding orang yang tak tahu benar lalu dia tolak kebenaran. Kerana kelak bila dia dapati muasyirat, tanda-tanda benar, dia akan terima. Tapi orang yang namanya dengki walaupun dia nampak dia tak akan terima sebab dia dengki. Macam kita sebut juga orang dengki tak akan mengakui kebaikan kita. Atau kalau ada orang dengki kita, kita buat baik macam mana dia tak akan mengaku kita baik. Sebab dia dengki. Penyakit dengki menjadi penyakit umat Yahudi pada orang Islam. Masalah orang Yahudi dengan orang Islam kerana mereka dengki. Bagaimana Allah sebut dalam Quran, hasadan min indi anfusihim. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Kerana dengki yang ada dalam hati mereka kerana mereka dah nampak kebenaran. Ada orang kalau nampak kebenaran ikut. Ada orang bila nampak kebenaran makin kuat tolak. Itulah dia Yahudi. Hasadan min indi anfusihim. Kerana dengki yang tak boleh diubah. Kerana itu mereka terus menjadikan semua negara-negara proksi mereka untuk benci Islam. Akhirnya kita dapati ini kuasa-kuasa besar negara kafir bercakap tentang memerangi orang Islam. Memerangi orang Islam. Lalu mereka buatlah satu labelan ISIS, golongan Islamik teroris. Yang ni je mereka bincang. Tak ada cerita yang lain. Seolah yang ganas datang dari sini. Datang daripada Islam. Mereka cipta nama Islam itu. Dah habis Taliban cerita. Cerita ISIS pun dah hampir habis. Maka kita buat cerita baru pula. Pengganah Islam. Dan mereka akan terus main isu ni. Kenapa Yahudi benci pada orang Islam? Kebangkitan orang Islam. Dan mereka gunakan proksi-proksi negara besar.
untuk menjadikan dia punya fokus permusuhan mereka kepada siapa pun yang ingin bangunkan negara Islam. Kalau negara Islam bukanlah maksud membunuh orang kafir. Negara Islam berarti menegakkan keadilan. Sebagaimana disebut oleh Rubi' bin Amir, Allah ta'afana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min jawlil adyan ila adlil Islam wa min dhiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Allah hantar kami ini untuk mengeluarkan manusia daripada kezaliman sesama manusia dan kezaliman atas nama agama kepada keadilan Islam, kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Itu tujuan negara Islam ditegakkan. Tapi mereka dibayangkan, oh kalau negara Islam ditegakkan maknanya orang kafir kena pancung semua. Itu mereka buat warawakan. Jangan biarkan orang Islam bercakap tentang negara Islam atau tegakkan negara Islam. Ini bermaksud tangan kena potong, kepala kena potong, semua kena potong. Begitu cerita mereka. Begitu naratif mereka. Lalu kita tunjuk satu negara Islam yang buat macam tu. Tunjuk. Dan baca sejarah Islam kerana cerita nak tegakkan negara Islam bukan cerita baru, sudah ditegakkan. Dia bukan cerita kita baru nak berangan. Benda tu dah terlaksana zaman Rasulullah, zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, bahkan 1000 tahun. 1000 tahun. Tanya Yahudi, dengan siapa yang mereka paling selesa duduk dan hidup? Mereka mengakui mereka dah lama duduk di bawah pemerintahan negara Islam. Kerajaan Andalusia, Kerajaan Umayyah, Kerajaan Abbasiyah. Yahudi bukan kaum baru. Dan mereka mula terseksa duduk di bawah siapa? Cerita pada Yahudi, pernah kamu duduk dalam negara Islam, kamu dibunuh beramai-ramai? Diseksa beramai-ramai? Tidak. Tak ada masalah duduk dan mereka menjadi penjana ekonomi, mereka duduk menikmati segala hasil bumi negara Islam. Sejarah dah tunjuk bahawa waktu Eropah tidak mahu menerima Yahudi, takut konflik dengan Jerman, akhirnya negara Islam terima. Mereka pergi ke Palestin, pelarian tahun 1947. Orang Palestin terima. Masuk tak apa. Eropah dah tolak semua. Bayangkan Eropah tolak. Masa tu British fikir nak buat satu negara Yahudi di Rwanda, Afrika. Sebab semua Eropah tak nak terima ni. Rakyat British pun tak nak terima Yahudi. Sebab Yahudi dibunuh satu hal. Sebab dia dibunuh pun kita kena tahu sebab apa dia kena bunuh. Kenapa Adolf Hitler bunuh Yahudi? Kena tahu sebab apa. Cuma cara Adolf Hitler juga melampau. Tapi dia mesti ada sebab dia. Ada cerita dia. Sehingga Eropah tak nak terima. Lalu British cuba nak jadikan negara Rwanda sebagai pusat Yahudi. Yahudi tolak. Mereka tak nak Rwanda. Mereka nak ke Palestin. Ya, British fikir orang Islam pasti akan tentang. Islam tentang bila mereka nak jadikan negara mereka. Mereka nak duduk tak ada masalah. Tapi Yahudi pula, mereka nak negara mereka dengan maksud nak halau orang Islam. Itu yang mereka buat sekarang ni. Proses pemutihan keluarkan orang-orang Islam daripada bumi Palestin sedikit demi sedikit. Kita cuma tinggal Dufah Gharbiyah dan Gaza. Yang paling ketat ni Gaza. Hapuskan dulu Gaza, nanti Dufah Gharbiyah pula. Tebing barat. Yang diperintah oleh PLO, oleh Mahmud Abbas, oleh Abu Mazin. Tapi mereka dah buat tangkapan rumah ke rumah di Dufah Gharbiyah, di tebing barat. Lebih 2,000 orang sudah ditangkap, seluruh mereka buat. Mereka hapuskan Gaza pada perancangan mereka, kemudian Dufah, kemudian tak ada orang Islam di bumi Palestin. Untuk mereka tukar peta itu seluruhnya Israel. Bagaimana ada orang Palestin agak suka untuk mereka tukar jadi Israel. Kerana mereka menerima konsep dua negara tahun 1967 dan perjanjian 1967. Pensempadanan yang mereka terima pada tahun 1973. Tapi hari ini bagi mereka semua sempadan itu milik mereka. Tentang orang Islam waktu merintah, Yahudi nak duduk-duduk tak ada masalah. Mereka nak buang tu orang Islam. Tak ada orang Islam di sini. Nak jadikan totally negara Yahudi. Dan itu yang mereka inginkan. Maka kejahatan-kejahatan Yahudi ini maklum kerana dengki dia. Kata Allah, Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah sekali-kali tak akan beri petunjuk pada kaum zalim. Kerana sifat Yahudi yang zalim, yang mengubah kitab Taurat. Setakat nak ubah peta Palestin tu biasalah. Taurat pun diubah. Ini wahyu Allah. Yang turun dari Allah diubah. Dengan berani, dengan sombong, dengan biadab. Mereka cabar pula buat kitab baru Talmud.
Mereka menganggap Talmud lebih hebat daripada Taurat. Mereka tak terima Taurat secara keseluruhan. Tapi kalau Talmud mereka terima. Yang menjadi bacaan mereka ialah Talmud. Kerana ia sesuai dengan hawa nafsu mereka. Bukannya Taurat. Kalau mereka boleh mengubah kitab, bukan membunuh Nabi-Nabi. Tentang apa sangat kalau mereka nak bunuh orang Palestin semuanya. Nabi pun mereka bunuh. Wahyu pun mereka ubah. Sekarang nak ubah betul. Ubah sejarah. Itu kerja mereka mengubah sejarah. Mereka boleh ubah sejarah. Bagaimana mereka dah ubah kitab yang diwahyukan. Sebagaimana mereka membunuh Nabi ikut hawa nafsu mereka. Setiap kali datang Rasul yang mereka tak suka. La tahwa anfusukum. Yang diri mereka tak suka, mereka bunuh. Atau mereka tak peduli, tak layan. Sebagaimana Nabi Isa dibangkitkan, tapi mereka tak sehaluan dengan nafsu mereka, mereka tak peduli. Nabi Isa itu Bani Israel. Tapi mereka tak peduli. Akhirnya yang peduli cuma 12 orang yang beriman dengannya. Yang lain tak nak peduli. Bahkan akhirnya mereka rancang membunuhnya. Yang lain sudah dibunuhnya. Ada yang ditangkap. Ada yang tidak pernah dianggap wujud Nabi ini. Walaupun ada. Melainkan ketika mana mereka susah. Susah cari Nabi. Waktu mereka senang, mereka akan buang mana-mana Nabi yang tak sebulu dengan mereka. Jadi, kita tak heranlah kalau mereka saya kata nak ubah sejarah, nak ubah peta, nak ubah benda pun mereka buat. Kerana mereka telah buat benda yang lebih jahat pada itu. Sebelum ini. Itu orang yang paling mengenali watak Yahudi orang Islam. Yahudi cuba menukar sejarah, naratif sejarah. Mereka buat kempen besar-besaran hari ini. Upah semua influencer, upah semua YouTuber, upah semua orang-orang yang terlibat dengan media untuk dipanggil satu yang terbaru beberapa hari lepas mereka namakan sebagai Tabyid Israel wa Syaitanatul Hamas dalam bahasa Arab. Maksudnya memutihkan Israel, menganggap suci dan mensyaitankan Hamas. Mereka akan buat satu video-video pendek dan sebagainya untuk tunjuk Hamas jahat, mereka baik. Itu mereka nak bina naratif hari ini. Contoh yang paling tahu sejarah Yahudi orang Islam. Maka Yahudi perlu hapuskan orang Islam supaya sejarahnya dapat dibaca kembali, diterima dengan penuh tanpa keraguan oleh orang-orang kafir yang lain. Supaya orang kafir menerima mereka bangsa terpilih dan bangsa terhebat. Mereka menganggap begitu. Kerana orang Islam dia tahu. Kita tuan-tuan, contoh kalau kita ambil secara contoh kita lah. Kalau ada orang tahu rahsia kita, orang ni yang kita nak rasa dulu. Sebab kita baru nak naik ni, nak cerita kita bagus, kita baik. Tapi seorang tahu rahsia kita. Pasti orang ni tak akan dibiarkan. Kalau dalam politik ke, dalam apa ke, yang tahu rahsia, ni kena buatlah satu benda biar dia kena tangkap dulu. Kalau dia bocor rahsia kita habis. Kita nak menipu pun, orang dah perasan dah. Begitu Yahudi. Yang tahu sejarahnya orang Islam. Kenapa orang Islam tahu sejarahnya? Sebab Al-Quran dipelihara sampai hari kiamat. Al-Quran bukan buku sejarah yang boleh diubah. Wahyu Allah. Bagaimana Quran ini dibaca? Dan selamanya Quran ini akan dibaca. Selagi itulah cerita Yahudi ada dalam Quran. Kejahatan Yahudi, apa yang mereka buat. Yang itu mereka tak lupa. Mereka boleh ubah buku sejarah. Atau mereka buat sejarah mereka sendiri kepada sistem pendidikan di negara Hanut Israel, mereka ubah. Sejarah Palestin siapa punya? Sehingga semua ayat Israel kata, oh ini Palestin kita punya. Dan mereka cuba pengaruhi dalam silibus-silibus di negara-negara lain, barat. Supaya melihat mereka ni bagus. Yang saya sebut tadi hanya orang Islam tahu pembohongan mereka. Kan tu mereka hapuskan orang Islam. Kan bila menghapuskan orang Islam, tak ada lagi orang yang akan boleh cerita buruk tentang mereka. Hari ni dalam Facebook, cuba cerita buruk kat Yahudi sikit. Nanti kena blok lah. Bayangkan, kena blok. Dia cerita buruk kat kita, dia tak kena blok. Kerana mereka kuasai. Cuba tuan-tuan tulis sikit tentang Yahudi sekian. Ni kalau saya ceramah terang-terang sebut macam tu, kena blok, dia akan blok. Telegram ke apa benda ke, semua dia akan blok. Berarti mereka cuba kuasai. Ini kejahatan Yahudi. Kemudian Allah sebut, Qul ya ayyuhalladzina hadu. Katakan wahai Muhammad pada hadu, Yahudi itu, hadu. Golongan-golongan Yahudi, in za'amtum. Kalau kamu mendakwa, annakum awliya'ulillah, kamulah kekasih-kekasih Allah. Perkataan awliya Allah, yakni kekasih-kekasih Allah, anak-anak Allah yang dicintai oleh Allah, umat yang terpilih. Min dunin nas, lain manusia yang lain. Tuan-tuan orang Islam bila dia kata dia umat terpilih, semua orang boleh masuk.
Yahudi bila dikata dia umat terpilih, semua orang tak boleh masuk, dia je. Kalau kita sebut kita umat Islam terpilih, Allah pilih kita. Apakah kita halang orang masuk Islam? Kita tak halang. Masuk dan kamu terpilih. Kamu Cina, kamu India, kamu Ibang, kamu Dayak, masuk, kita sama-sama Islam. Yahudi tak boleh masuk Yahudi. Bila mereka kata mereka bangsa terpilih dengan maksud menghina orang. Kita bila menyebut kita bangsa terpilih makna nak selamatkan orang. Kalau nak selamat, datang ke sini. Umpama kami duduk dalam bahtera, kami sentiasa membuka pintu. Siapa datang dan nak selamat, silakan. Bersama-sama kami menaiki bahtera yang selamat ini. Kita tak sekat pun. Adakah kita sekat? Okay, Cina tak boleh masuk Islam. Sebab apa? Sebab di Cina. India tak boleh masuk Islam. Sebab di India. Adakah sekatan-sekatan itu berlaku? Tidak ada. Orang Islam tak pernah sekat siapa nak masuk Islam. Daripada orang asli, daripada hamba abdi, siapa pun boleh masuk. Kerana kemuliaan ini milik bersama. Dengan syarat Islam. Yahudi bila dikata dia lah bangsa terpilih, maknanya orang lain akan dihina dan diratah. Mereka menganggap semua orang lain macam kambing, mereka serigala. Sebagaimana disebut oleh seorang pakar Muqarranatul Adyan, Syekh Ahmad Shalabi. Waktu bicarakan tentang agama Yahudi, Yahudi menganggap bahawa kami ialah serigala, umat lain ialah kambing. Kalau kami lapar, kami makanlah. Kami mana satu nak makan? Makan kambing ni dulu. Sebab kambing ni dia tak sedar. Pembokat penipuan Yahudi. Dia ambil ni dulu. Ni kambing ni pula. Kambing ni pula. Sehingga habis kambing. Ikut selera serigala lapar tu. Begitu Yahudi memandang umat lain. Untuk membunuhnya. Dan yang pertama saya kata mereka perlu lakukan kepada orang Islam. Baik, Allah kata, wahai Yahudi, kalau benar kamu mendakwa kamu kekasih Allah, fatamannawul maut, maka sila bercita-cita mati. Kalau benar kamu orang yang benar, sila cita-cita mati. Lalu kata Allah, wala yatamannawnahu, tak mungkin mereka bercita-cita nak mati abadan, selama-lamanya. Bima qaddamat aydihim, kerana kejahatan yang mereka lakukan. Wallahu alimun bizzalimin, Allah mengetahui perbuatan orang zalim. Maksud ayat ini, Allah menyuruh Nabi SAW ajak orang Yahudi, ajak orang Nasara, ajak orang musyrikin bermubahalah. Mubahalah ni macam ni. Panggil semua keluarga, baik. Kalau kami bohong, kami mati di sini. Minta mati. Kalau kami bohong, kami musnah kat sini. Mereka tak berani. Yahudi menolak mubahalah dengan Nabi SAW. Mubahalah juga dipanggil mula'anah. Laknat melaknat. Kita laknat melaknat. Baik, kalau kamu betul, tuan-tuan dalam nak putuskan agama mana yang benar, cuma ada dua jalan. Mahkamah tak boleh guna, tak boleh putuskan mana agama betul. Ini bukan urusan mahkamah. Ini urusan mahkamah Allah akhirat kelak. Di dunia macam mana nak tahu benar tak benar? Pertama melalui hujah, satu. Yang kedua melalui mubahalah. Pertama hujah, lawan hujah. Dan kita kata umat Islam sentiasa terbuka untuk berhujah. Malangnya mereka menyekat mana-mana penghujah Islam yang hebat. Sebagaimana mereka sekat Zakir Naik, Ahmad Didat, dan ramai pendahulu Islam yang terkenal yang boleh berdebat. Mereka tak boleh masuk, Perancis tak boleh masuk, ni tak boleh masuk, semua tak boleh masuk. Mereka bercakap tentang demokrasi, tapi bila kita debat, lalu mereka halang orang ni masuk. Bila mereka tak nak terima debat, maka satu cara lagi namanya mubahalah atau mula'anah. Baik, kamu kata Tuhan kamu benar, kami kata Tuhan kamu benar. Agama kamu benar, kami kata agama kamu benar. Kita duduk di satu tempat yang lapang, kita doa pada Allah. Ya Allah, siapa yang berbohong di kalangan kami, maka hancurkan kami. Matikan kami. Ini Rasulullah SAW cabar pada Yahudi, Kristian. Dan cabar pada musyrik. Semua mereka itu takut. Kalau benar. Bukan benda ini, cabaran ini berkekalan. Berkekalan selama-lamanya. Pernah satu ketika, Abu Jahal, laknatullahi alaih, dia kata apa? In ra'aitu Muhammadan indal Ka'bah la'atiyannahu hatta at'a ala unuqihi. Kalau aku jumpa Muhammad depan Kaabah, aku akan pijak leher dia. Lalu kata Nabi SAW, lau fa'al, kalau dibuat, la akhazathul malaikatu ayanan, malaikat akan muncul secara mereka nampak, malaikat ini akan hancurkan dia. Kalau dibuat, berani kan buat. Kalau berani sila buat. Walau annal yahud tamannal maut lamatu wara'au maqa'idahum finnar. Kalau sekiranya Yahudi pula, mereka ini bercita-cita mati, lawan untuk siapa mati dulu, nescaya mereka akan melihat tempat duduk mereka dalam neraka. Pasti mereka akan tengok tempat duduk mereka dalam neraka.
Walau kharajal ladzina yubahiluna Rasulullah. Kalau mana-mana orang keluar bermubahalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la raja'u la yajiduna ahlan wala mala. Mereka akan pulang dan tidak lagi memperoleh keluarga dan harta mereka. Maknanya kita sebut ada dua jalan untuk tahu siapa benar di dunia ni. Mahkamah tak boleh putuskan isu agama, dia boleh putus isu jenayah, isu berkait hak boleh. Bab agama tak boleh. Siapa yang akan putuskan? Pertama hujah, debat. Dan Islam saya katakan sentiasa buka ruang debat. Berhujah. Dan Al-Quran sebagai kitab hujah. Yang kedua ialah mubahalah atau disebut mula'anah. Kita duduk sama-sama kita berdoa, siapa yang berbohong mati keluarganya. Baik, kalau tak nak mati kamu pun tak apa. Kita doa biar mati keluarga dan hancur harta. Kalau sekiranya kata para ulama, kalau sekiranya mereka orang-orang Yahudi ataupun mana-mana yang bermubahalah dengan Nabi SAW dan orang Islam, nescaya mereka akan pulang tanpa melihat keluarga mereka dan harta mereka. Kali itu Allah Ta'ala cabar. Allah kata, wala yatamannawnahu. Mereka tak mungkin akan berangan untuk mati dek kejahatan mereka. Pun begitu kata Allah. Kalau kamu dakwa kamu kekasih Allah ajak mati, tak nak mati. Walah kalau namanya kekasih, mesti nak jumpa kekasih. Contoh kalau kita sebut kita berkasih, sayang, maksudnya kita akan jumpa dia. Nak tak jumpa dia? Nak. Kalau kata tak payah datang kuliah sebulan, boleh pun kuliah sebulan. Nak jumpa kekasih. Dia akan buat apa sahaja. Kalau jarak 800 km pun dia pergi. Jumpa kekasih. Dan kamu kata kamu kekasih Allah, patutnya mati itu bukan halangan. Matilah. Namanya kekasih Allah, takkan tak nak jumpa dengan Allah. Kamu bohong. Dek kamu, walaupun kamu cuba lari daripada kematian, kata Allah. Qul, wahai Muhammad, katakan pada mereka. Innal mautal ladzi tafirruna min. Mati yang kamu cuba lagi. Fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati akan datang jumpa kamu. Tuan-tuan bayangkan kita sebab awak lari daripada dia, dia akan datang jumpa awak. Macam mana rasa gerung tu? Kita nak lari daripada sesuatu, yang tu akan datang jumpa kita. Kalau kamu cuba lari daripada mati, mati akan datang jumpa kamu. Thumma turaddun. Kemudian kamu akan dikembalikan. Ila alimil ghaib. Kepada Tuhan yang mengetahui perkara yang gaib. Wasyahada dan nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan Allah Ta'ala akan beritahu apa yang kamu lakukan. Jadi Allah Ta'ala sebut tentang Yahudi yang menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan kesombongan Yahudi mendakwa dia kekasih Allah. Mendakwa mereka ialah anak-anak Allah. Lalu Allah cabar mereka, sila bercita-cita mati. Kemudian Allah menjelaskan, kalaupun mereka tidak mau mati, mati tetap akan datang bertemu mereka. Dan membongkarkan kejahatan yang mereka lakukan selama ini. Lepas tu tuan-tuan Yahudi dia takut mati. Bukti setiap kali dia perang, sebagaimana kita dah baca surah Al-Hash, dia akan cari benteng paling kukuh. Digunakan semua orang lain dulu, biar orang lain dulu. Amerika guna Britain guna semua. Dia boom jauh-jauh. Tuan-tuan dah hampir 40 hari operasi ketenteraan. Tak ada satu pun bukti dia boleh tunjuk ditangkap seorang pun pejuang Hamas. Atau dimusnahkan mana-mana kekuatannya. Melainkan ditunjuk runtuhnya hospital, sekolah, semua tempat awam. Mereka ditunjuk dia membunuh orang-orang awam yang tak bersenjata. Dia menghancurkan hospital. Dan segala kemudahan hospital. Hari ini mereka kepung hospital Shifa. Kerana hospital ini hospital paling penting di Gaza. Yang ada 500 orang doktor, 700 orang nurse. Dan di tempat sidang akhbar sentiasa menyebut tentang perkembangan yang berlaku. Kerana Kementerian Kesihatan buat gunakan hospital Shifa ini. Antara hospital yang terbesar di Gaza. Mereka buat kepungan. Hari ini mereka keluar statement, kami tak kepung. Pintu depan kami buka, belakang jangan kepung. Depan tak. Masuk ke depan. Realiti mereka kepung. Dan mereka bom kawasan sahah halaman hospital. Dan juga hampir kebanyakan hospital telah tidak boleh berfungsi. Kerana tidak ada bahan bakar, tidak ada elektrik, tidak ada sumber obat dan sebagainya. Mereka tidak ada pun satu bukti untuk menunjukkan bahawa mereka telah berjaya sampai cita-cita tangkap pemimpin ke ataupun tangkap berapa orang pejuang Hamas. Tak ada. Tak ada bukti kamera mereka, tak ada. Dia ada satu satelit. Dia cek kedudukan negara haram Israel di Gaza. Dalam mula kemasukan sehingga hari ini, dilihat banyak kereta kebal hilang. Masuk hampir 400 buah kereta kebal. Maka hampir sebahagian besarnya hilang. Seorang muhallil ataupun kita panggil penganalisis ketenteraan. Dia ambil sumber satu satelit. Tengok. Untuk tundukkan betapa banyak kereta kebal yang sudah dimusnahkan. Dimusnahkan.
Sebab tu kata Muhallil ini kami lebih percaya kata-kata Abu Ubaidah berbanding kata-kata Menteri Pertahanan Israel. Dia kata tak, kita orang undur je sebab kita nak, sebab nampak dia tidak berfungsi, kita nak ambil yang baru pula ni. Walau itu semua dihancurkan. Palah, ini dalam imej satelit yang ditunjukkan oleh salah satu daripada berita antarabangsa. Tentang mereka tak berjaya pun sampai misi, tak apa-apa pun. Mereka tak mencapai apa mereka nak pun. Mereka menambahkan jumlah kematian orang awam. Berbelas ribu atau berbelas ribu. Menghancurkan segala kemudahan. Tiada satu pun objektif ketenteraan tercapai. Objektif tentera tak ada. Kerana mereka ternyata masih takut untuk masuk ke dalam. Melainkan mereka gunakan dulu bom dari atas dulu. Kita hancur dari atas dulu. Datang pula ni supply yang mereka hantar lagi bom baru pula. 2,500 bom. Bom lagi. Bom lagi. Pada pandangan mereka, harapan mereka bom-bom semua. Biar sampai orang ni lapar keluar menyerah diri macam tu. Ini tidak akan berlaku kepada orang yang benar-benar berjuang kerana Allah. Kerana orang berjuang kerana Allah, dia tak ada istilah menyerah. Dia ada istilah menang atau mati. Itu saja pilihan yang mereka pilih. Semenjak Allah muliakan umat ini. Sama ada mati dengan kemuliaan ataupun menang dengan kemuliaan. Itu saya katakan mereka tak capai apa. Ini watak Yahudi. Yang Allah cerita dalam Quran. Bagaimana sikap mereka. Mereka penakut. Mereka takutkan mati. Dan takut mati itu pasti akan mereka hadapinya. Mereka tak boleh lari. Lepas tu ada satu wartawan tunjuk imej tentera-tentera simpanan. Semua muka mereka muka ketat belakang. Kerana ketakutan. Yang dikerahkan untuk pergi perang ni takut. Bila mereka diundi ataupun ditugaskan untuk berada barisan hadapan, mereka akan menangis takut. Kerana mereka terpaksa berhadapan kematian. Kata kalau orang Islam duduk depan sekali nak tu. Bukan kita dari awal lagi dia ajar berebut depan, sah depan, semua depan. Macam dia ajar untuk berada di hadapan sekali. Bukan kalau mati biar duduk depan sekali. Begitu beza sifat takut dengan sifat berani. Orang-orang yang benar-benar beriman pada Allah dan benar-benar cintakan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.